Baik, cabang penyelidikan Kenanga Investment Bank Berhad mengunjurkan ketibaan pelancong di Malaysia melonjak hampir 4 kali kepada 9.6 juta pada 2023 daripada anggaran 2.5 juta tahun lalu. Kenanga menjelaskan unjuran itu disokong oleh penyambungan semula perjalanan udara bagi urusan perniagaan dan pelancongan di seluruh dunia apabila pandemik COVID-19 berakhir dan juga pembatalan semua kuarantin semasa ketibaan dan keperluan saringan di Malaysia mulai 1 Ogos 2022 selain pembukaan semula China secara beransur-ansur. Jadi untuk bantu kami faham, sudah sedia bersama kami di talian ialah Rohizam Muhammad Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan atau TPN. Selamat pagi Rohizam. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan Nasrawani. Jadi mungkin Encik Rohizam boleh kongsikan bagaimana kondisi sektor pelancongan kini di Malaysia. Okey. Sebelum itu terima kasih Nabila dan Awani kerana menjemput saya untuk berbincang berkenaan dengan industri pelancongan ini. Ya. Buat masa ini industri pelancongan walaupun kita melihat telah meningkat semula kerana kita telah membuka sepadan dan sebagainya, tetapi kita masih mempunyai pelbagai masalah di dalam sektor ini. Di antaranya ialah masalah kekurangan tenaga kerja, harga barangan yang semakin meningkat dan melibatkan banyak pelancong walaupun pelancong domestik kita ini membandingkan harga kita dengan negara-negara luar, adakah lebih baik pelancong di negara sendiri ataupun negara luar. Dan selain daripada itu, sistem kewangan dan perbankan negara ini juga tidak banyak membantu industri pelancongan. Selain daripada itu, kita juga melihat bencana alam yang kita tidak boleh kawal. Tapi apa yang saya ingin ketengahkan ialah uh, persaingan daripada negara-negara lain untuk ke arah pelancongan era baru ini. Adakah kita bersedia untuk menerji era baru? Jadi apa yang saya maksudkan dengan era baru ini ialah era bukan saja pendigitalan, iaitu era yang melibatkan revolusi industri 4.0 di mana banyak negara lain telah melabur di dalam kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, big data atau data raya, realiti maya, biometrics dan sebagainya. Dan juga kita ingin melihat juga kesan ekonomi gig ni dan juga jurang generasi yang juga mementingkan work-life balance. Jadi banyak cabaran kita dalam industri pelancongan ini bukan hanya menangani recovery time yang kita ada sekarang, tetapi juga kita banyak bersaing dengan negara lain. Selain daripada itu, negara lain juga telah banyak uh, memulakan pelancongan pintar, memfokuskan kepada pelancongan mampan dan perubahan iklim. Dan selain daripada itu juga seperti mana yang kita tahu bahawa pentingnya turisme ini adalah masyarakat kita sendiri. Dan negara-negara lain juga mengamalkan what they call Society 5.0. Dan Alhamdulillah, kita juga melalui Perdana Menteri kita telah mengumumkan masyarakat madani dan kita juga melalui TPN juga mengeluarkan kempen Sayangi Malaysia agar semua memahami bahawa kepentingan industri pelancongan ini hanya bukan daripada penggiat industri tetapi adalah daripada uh, semua masyarakat kita amat penting untuk melibatkan diri di dalam industri pelancongan ini. Okay, memandangkan Cik Rizam dah bercakap mengenai kempen Sayangi Malaysia tadi, jadi bagaimana menerusi kempen Sayangi Malaysia ni dapat membantu dalam melonjakkan produktiviti dan daya saing industri pelancongan kita? Nah, uh, kempen Sayangi Malaysia ini adalah diilhamkan oleh industri, ya. Merupakan satu kempen yang kita gabungkan semua pakar-pakar industri. Sebelum itu mungkin saya boleh mengenalkan sedikit apa itu Tourism Productive Nexus ini. Tourism Productive Nexus ini adalah daripada mandat blueprint Malaysia Productivity, mandat blueprint untuk Malaysia Productivity negara kita, ya. Dan yang terlibat dalam Nexus ini banyak kementerian, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga Kementerian Pelancongan. Dan selain daripada itu, agensi-agensi lain daripada kementerian dan juga persatuan-persatuan industri pelancongan, termasuk persatuan daripada pengembara, persatuan perhotelan, syarikat penerbangan, tourist guide dan juga daripada akademia, unsur ramai. Apa kita buat ialah menggabungkan pengetahuan semua ini dan menghasilkan satu kempen dinamakan kempen Sayangi Malaysia. Tidak ada siapa yang nobody own, tidak ada siapa
mengahak kepada saingan Malaysia ini, mana semua kita boleh mempromosikan kempen ini. Ianya diilhamkan kerana meneruji ke era baru pelancongan. So kita boleh bina semula negara pelancongan melalui kempen pelancongan mampan ya. Especially selepas pandemik ini kita memerlukan sesuatu yang baru, fresh untuk kita meneruji balik industri pelancongan itu. Jadi teras kepada ekonomi pelancongan kita ataupun teras saingan Malaysia ini adalah pada 5 jari yang kita selalu letak di sini. This is how we greet people now. Tapi kita kata selamat pagi, assalamualaikum dan sebagainya. Dan 5 ini berteraskan kepada alam persekitaran, budaya, warisan, perpaduan dan juga etika. Jadi ini adalah kekuatan kita sebenarnya ataupun nilai-nilai pelancongan yang kita ada yang perlu kita ketengahkan semula agar Malaysia ini menjadi destinasi utama pelancongan. Baik, Rahizam, kita kini berada di fasa endemik, di fasa selepas pemulihan fasa pandemik sebelum ini, dan jadi mungkin Rahizam boleh kongsikan apakah produk pelancongan atau tarikan baharu selepas COVID-19 ini yang boleh menarik minat pelancong di luar sana? Di dalam produk pelancongan kita ni sebenarnya banyak, ya. Tetapi adakah kita tahu bahawa kita ada produk pelancongan di Malaysia ini? Saya selalu bagi contoh di mana Lenggong merupakan salah satu produk di bawah UNESCO, ya, dan mendapat pengiktirafan UNESCO. Apabila kita tanya ramai penduduk Malaysia, ramai yang tidak tahu apa itu yang ada di Lenggong. Dan selain daripada itu, contoh produk lain yang berada di bawah pengiktirafan UNESCO adalah Borobudur. Ramai yang tahu apa itu Borobudur. Dan kerana pengetahuan mereka mengenai Borobudur, ramai yang pergi melawat Borobudur, dan sekiranya kita melihat di Borobudur itu ramai yang berbas-bas kita kata datang ke Borobudur, dan oleh kerana itu pelancongan komuniti benefit ataupun bermanfaat daripada pelancongan itu. Kita tengok kalau kita pergi ke sana, kita ada gerai makan, gerai craft, pelbagai-bagai servis yang ada. Jadi penempatan ekonomi setempat situ telah berjaya. Berbanding kita kepada Lenggong tadi, walaupun kita UNESCO, pengiktirafan UNESCO, tetapi kita kurang pelancong ke sana. Oleh kerana itu, kita juga kekurangan penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam industri pelancongan. Jadi melalui Tourism Nexus ini, kita ingin mempromosikan community-based tourism, di mana itu adalah produk-produk yang banyak lagi produk yang kita ada tapi kita tidak mempromosikan. Dengan mengadanya community-based tourism ini, kita juga boleh membantu komuniti setempat, ekonomi setempat dan sebagainya agar mereka melibatkan diri dalam industri pelancongan, dan itu juga boleh mengurangkan masalah ekonomi negara, ya, di mana sekiranya anak-anak muda datang ke bekerja di bandar-bandar, gaji minimum 1,500 ini pun saya rasa tak cukup. Tetapi kalau mereka berada di komuniti mereka, kampung dan sebagainya, RM1,000 pun banyak untuk mereka berbelanja. Jadi ini antara contoh yang saya berikan. Tetapi kalau kita lihat balik, untuk kita membandingkan negara kita dengan negara lain, kita ada 5-star resort, kita ada 6-star resort, 5-star hotels, kita ada theme park, Legoland, pelbagai produk antarabangsa yang ada di sini. Jadi Malaysia kita tidak kurang untuk produk-produk dan memerlukan sangat produk-produk baru, tetapi apa yang kita ada sekarang ialah untuk mempromosikan produk-produk yang sedia ada dan juga mentality maintenance, ya. Seperti yang kita nampakkan tadi ialah ada habitat Pinang tetapi dan juga produk-produk eko pelancongan yang kita banyak, tetapi adakah rakyat Malaysia sendiri boleh appreciate atau boleh memahami bahawa negara kita ini banyak produk-produk yang mereka boleh explore, ya. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Rohiza Mat Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan atau TPN. Semoga TPN dapat terus membantu para pemilik perniagaan atau pemain industri menjalankan operasi dengan peningkatan produktiviti yang tinggi demi memacu pertumbuhan industri pelancongan yang lebih mampan.